Hello semua, nama saya Malin. Saya adalah pengasas Facebook Group Komuniti Penyayang Mental Malaysia. Saya juga adalah seorang ahli farmasi komuniti, pendidik khusus pertolongan cemas kesihatan mental dan kaunselor. Selepas saya memuat naik video YouTube pertama saya mengenai penjagaan diri, saya mendapat banyak sambutan yang menggalakkan dan banyak yang tengah menantikan video saya yang seterusnya. Saya mempunyai banyak topik yang saya ingin berkongsi dengan semua. Jadi, saya akan menyediakan 2 video untuk setiap topik dalam 2 bahasa lah. Satu bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris. Jadi, saya boleh berkongsi dengan lebih banyak orang. Hari ini saya akan berkongsi mengenai penjagaan diri iaitu self-care dan untuk tujuan ini saya akan merujuk kepada penjagaan diri sebagai self-care kerana perkataan tu lebih senang diingati dan difahami ya. So apakah itu self-care? Self-care adalah apa-apa aktiviti atau perkara yang kita lakukan dengan sengaja untuk meningkatkan kesejahteraan mental dan membuat kita berasa best. Kata kunci di sini adalah sengaja. Ya boleh dari segi emosi, mental, fizikal. Semudah suaranya, ia adalah sesuatu yang sering kita terlepas pandang. Kerana ketika kita rasa tak senang hati, rasa tertekan atau sedih, terdapat banyak halangan dan rintangan ataupun macam tembok dinding yang tebal di depan kita yang menghalang kita daripada menyedari bahawa kita perlu mundur satu langkah, kaji semula dan renungkan apa yang sedang berlaku dalam kehidupan dan persekitaran kita. Ketika kita rasa tertekan atau sedih, penglihatan kita tidak jelas. Karbo. Kita mungkin berasa lebih cemas, murung, sedih ataupun marah. Keupayaan untuk bekerja, belajar, mengurus diri ataupun rumah tangga, semuanya jadi tidak teratur. Keupayaan dan kesedaran bahawa kita perlu mengkaji dan merenung terhadap diri sendiri adalah sangat penting kerana ia dapat menjaga kesihatan mental positif kita dan meningkatkan mood kita dan mengurangkan kegelisahan. Ini adalah perkara penting yang boleh kita lakukan dari tahap individu. Terdapat 7 tonggak self-care seperti pengetahuan dan literasi kesihatan, kesejahteraan mental dan kesedaran diri, aktiviti fizikal, pemakanan yang sihat, penghindaran risiko, kebersihan diri dan persekitaran yang baik, dan penggunaan produk dan perkhidmatan yang rasional. Contoh untuk diri saya sendiri, kaedah self-care saya yang saya paling gemari adalah pergi ke salon, dapatkan urutan rambut atau badan, dapatkan rawatan muka. Saya juga suka tinggal di dalam rumah dan elak daripada membuat kerja rumah atau memasak dan menonton TV sahaja. Saya yakin bahawa banyak yang boleh mengaitkan perasaan yang gembira dengan self-care cara seperti ini. Bagi sebilangan orang, bersenam juga self-care. Ada yang suka masak atau membuat kek dan biskut, membaca, berkebun ataupun shopping. Tapi belanjalah dalam had yang munasabah. Ia harus dilakukan secara sederhana, cukup untuk membuat anda merasa baik dan kembali ke landasan yang betul. Lakukan ini dengan kerap atau beberapa kali dalam seminggu atau bahkan anda juga boleh dedikasikan 1 hari self-care. Salah seorang geng girlfriend saya yang berkongsi bahawa hari Jumaat adalah hari self-care untuk dia. Anak-anaknya akan berada di daycare, suaminya di tempat kerja dan hari Jumaat adalah hari di mana dia akan pergi buat rawatan muka, melihat chiropractor ataupun buat hobi atau perkara lain yang dia mahu lakukan tanpa gangguan orang lain. Sekiranya anda boleh buat macam tu, why not? Tapi kalau tak boleh, tak apa. Anda tidak perlu mengambil hari semasa seharian. 30 minit pun boleh. Kadang-kadang ketika saya merasa terlalu letih atau tak dapat fokus, saya akan mengundur diri dari situasi masa itu. Saya beritahu keluarga atau rakan saya bahawa saya perlukan masa untuk diri saya sendiri dan ini membolehkan saya mengambil perhatian terhadap situasi saya yang diperlukan masa itu. Saya boleh fokus. Apakah keadaan emosi dan mental saya dan berfikir tentang apa yang terbaik untuk saya pada waktu itu dan apakah yang terbaik untuk orang di sekeliling saya. Apa yang penting bagi saya masa sekarang dan bagaimana saya boleh maju dan melangkah ke hadapan dan pastinya jawapan adalah self-care.
Pada waktu yang kritikal ini, self-care adalah perkara yang paling penting yang boleh dilakukan untuk diri sendiri. Ini akan membolehkan anda rasa lebih sihat dari segi emosi dan mental dan membolehkan anda berfikir dengan jelas. Dan dari itu, semuanya akan menjadi lebih baik. Saya menggesa semua orang yang menonton video dan mendengar podcast saya untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri secara kerapnya ataupun setiap hari jikalau boleh. Ini adalah amalan dan kebiasaan yang baik untuk diamalkan. Misalnya, anda sudah lama tidak makan nasi lemak. Dan ini adalah satu kegemaran anda yang boleh membuatkan anda rasa gembira. Please, do so. Membaca buku kegemaran anda, menonton siri-siri kegemaran anda, banyak lagi contoh-contoh self-care. Banyak kawan saya yang berkongsi mereka sering rasa tertekan, banyak yang dijangkakan daripada mereka. Mereka rasa tak dapat bernafas, cemas, stres, semua menjadi sangat berat. Henti sekejap. Kaji, renungkan diri. Tanya, adakah ini kehidupan yang anda ingin jalani untuk seumur hidup? Adakah ini masanya untuk memikirkan kembali apa yang penting dan sangat diperlukan untuk waktu ini? Kerana jikalau anda berasa gembira dan anda mempunyai kejelasan mental, semuanya akan menjadi lancar dan senang dan selesa. Inilah yang kita semua ingin capai, sama ada dari peringkat peribadi atau profesional. Dan apabila anda sihat dan gembira, ia menular. Anda juga dapat memindahkan tenaga positif itu kepada orang lain di sekitar anda. Ini adalah kesedaran yang sangat penting. Dan jikalau anda tidak sedar dalam beberapa tahun yang lalu ataupun 10 tahun yang lalu, tak apa. Biar lambat asalkan selamat. Jadi tak apa, asalkan anda sedari hari ini bahawa anda sangat disayangi, anda rasa sangat penting dan anda adalah ahli keluarga dan ahli masyarakat yang sangat berharga. Anda perlu merasakan bahawa anda layak untuk menerima self-care. Jadi, buat sesuatu untuk diri sendiri, mulai dari hari ini kan, thank God it's Friday. TGIF lah. Saya berharap anda menikmati sesi perkongsian mini ini. Saya akan berkongsi lebih banyak lagi pada hari-hari yang akan datang, topik baru yang boleh membantu anda untuk berkembang di peringkat peribadi dan profesional. Video saya masih dalam peringkat bayi ya. Jadi minta bersabar, saya akan memperbaiki diri sendiri dan saya berharap akan melihat anda lagi dan jangan lupa untuk berkongsi video ini supaya semua orang akan self-care dan juga jikalau anda ingin mengikut dan menonton video-video yang bakal dimuat naik, tekan subscribe di channel YouTube saya. Terima kasih.